Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Zuriani binti Ahmad Zulkarnain merupakan Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Cawangan Kelantan. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru dan juga saya ucapkan selamat datang kepada anda semua ke UiTM Cawangan Kelantan. Untuk pengetahuan mahasiswa baru sekalian, terdapat 3 program peringkat diploma dan 3 program peringkat ijazah sarjana muda di bawah FSKM ditawarkan di sini. Program tersebut adalah yang pertama, Diploma Sains Komputer iaitu CS110. Yang kedua, program Diploma Statistik iaitu CS111 dan program Diploma Matematik iaitu CS143. Manakala program peringkat ijazah sarjana muda pula adalah yang pertama, Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian CS240. Yang kedua, Ijazah Sarjana Muda Statistik dengan Kepujian CS241 dan Ijazah Sarjana Muda Matematik dengan Kepujian CS249. Setiap program tersebut diketuai oleh seorang pensyarah yang dilantik sebagai penyelaras program atau koordinator. Yang pertama, Dr. Nurihan Abdul Rahman, PP penyelaras program bagi CS110 dan CS240. Kemudian yang kedua, Puan Nora Fefah Muhammad Sobri yang merupakan koordinator program CS111. Yang ketiga, Puan Nur Laila Makno iaitu penyelaras program bagi CS143. Seterusnya, Puan Nur Hazarini Hamzah yang merupakan penyelaras program bagi CS241 dan akhir sekali Puan Wan Khairiah Hulaini Ramli merupakan penyelaras program bagi CS249. Jadi sekiranya anda mahasiswa baru mempunyai masalah atau sebarang pertanyaan, bolehlah merujuk penyelaras program atau koordinator program masing-masing. Itulah seberingkas pengenalan kepada FSKM UiTM Cawangan Kelantan. Harapan saya agar anda semua dapat menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran di sini. Akhir kata, saya selaku KPP FSKM mengucapkan selamat belajar dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Ini adalah video taklimat akademik pelajar baru Diploma Sains Komputer ataupun CS110 untuk UiTM Cawangan Kelantan. Saya seperti gambar di sebelah kiri itu adalah gambar saya. Saya adalah Dr. Nurihan binti Abdul Rahman alias Abdul Rashid. Saya adalah penyelaras program untuk CS110 di mana saya akan menyelia dan juga melihat perjalanan untuk program CS110 di UiTM Cawangan Kelantan. Dan ini adalah nombor telefon saya beserta dengan email address saya lah untuk reference semua, rujukan semua. First of all, Alhamdulillah, in
tahniah dan selamat datang. Alhamdulillah anda semua telah diterima untuk menjadi pelajar Diploma Sains Komputer di Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Cawangan Kelantan, kampus Machang. Jadi tahniah diucapkan kepada semua. Semoga kita semua sentiasa bersyukur dan juga bersemangat untuk menempuhi fasa baru di dalam perjalanan hidup kita, insya-Allah. Jadi tahniah dan selamat datang kepada semua. Untuk taklimat berikut adalah perkara yang saya akan kongsikan bersama-sama semua. Kandungan untuk presentation saya adalah a bit of profile of this program. Objektif peluang pekerjaan program di FSKM sendiri, struktur kurikulum untuk Diploma Sains Komputer, kaedah penilaian, penasihat akademik, tanggungjawab pelajar dan juga tarikh-tarikh penting lah. Jadi pertama sekali, apabila kita semua diterima masuk untuk ditawarkan Diploma in Computer Science ataupun Diploma Sains Komputer di UiTM, maksudnya kita akan berada di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik iaitu FSKM. Dan apabila kita ditawarkan di dalam Diploma Sains Komputer ataupun Diploma in Computer Science, kod program, itu kita panggil sebagai kod program. Program yang kita akan jalani dan juga yang ataupun yang ditawarkan adalah CS110 lah. Jadi semua by now everyone of you need to know that you are in Diploma in Computer Science with the code program CS110, CS110. And tempoh pengajiannya adalah selama 5 semester ataupun kalau dari sudut tahunnya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ni termasuk latihan industri. Itu adalah duration ataupun tempoh untuk Diploma Sains Komputer di Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM. Okay, a bit of the types of program yang ditawarkan di UiTM Kelantan ini. Seperti mana yang kita lihat, untuk Fakulti Sains Komputer dan Matematik, kita ada a list of program seperti Diploma Sains Komputer sendiri CS110, Diploma Statistik CS111 dan juga Diploma Sains Matematik CS143. Dan kita juga ada selain daripada diploma, ijazah sarjana muda. Jadi awak boleh lihat di sini pelbagai program dan juga ada kod-kod tertentu. Kita panggil kod program. Jadi secara umumnya ada 3 diploma dan juga ada 4 ijazah sarjana muda di bawah FSKM UiTM Kelantan ni lah. Okey, objektif program di sini kita nak bercerita mengenai CS110 lah sebab you all semua ambil CS110. Jadi program ni bertujuan untuk memberi para pelajar pengetahuan mengenai dunia komputer, terutamanya aplikasi komputer dan kepakaran dalam pengaturcaraan komputer. Jadi bila kita bercakap mengenai sains komputer, maksudnya kita bercakap mengenai pengetahuan mengenai dunia komputer. Apa yang kita tahu dengan komputer, apa yang kita boleh buat dengan komputer. We will be able to be an expert in science computer world and pengaturcaraan ataupun nama lainnya programming. Okey, untuk your batch, setiap kursus ataupun dalam program kita, program CS110 kan, dan di dalam program kita panggil ada kursus-kursus. Kursus-kursus ni macam subjek lah. Jadi kursus-kursus ataupun subjek-subjek ni ditentukan oleh plan pengajian. Jadi plan pengajian ada nombornya. Okey, setiap plan pengajian lain, mungkin ada berbeza sedikit subjek-subjek yang perlu diambil. But in your case, mulai sesi 2020 Oktober, plan ID awak adalah 7351. Nanti kita akan cerita dengan lebih lanjut lah lepas ni. Okey, ini adalah plan ID ataupun kita panggil plan ID 7351 untuk
subjek-subjek yang perlu diambil apabila you masuk dalam Diploma Sains Komputer. Subjek-subjek yang perlu diambil ni kita panggil kursus dekat sini dan ianya bermula dengan semester 1 lah. Semester 1, semester 2, 3, 4 dan 5. Remember sebab Sains Komputer Diploma kita ada 5 semester. So you have to go through 5 semesters altogether. And setiap semester ni we have different course code ataupun kod kursus. Kod kursus ni again it is subjek lah. Kita ada kod kursus, nama kursus dan jam kredit. Apa itu jam kredit? Jam kredit ni macam pemberat setiap subjek ataupun kursus yang ditawarkan. Contoh yang paling mudah lah, contohnya kita tengok kat sini kurikulum 1, jam kreditnya 1, pemberatnya. Prinsip-prinsip asas Islam, pemberatnya 2. Kita boleh tengok lagi contohnya interaktif multimedia 3. Jadi kita boleh nampak interaktif multimedia pemberatnya ataupun jam kreditnya lebih heavy lah berbanding dengan kurikulum dan juga prinsip-prinsip asas Islam. Jadi you boleh tengok different jam kredit lah. As for semester 1, you have to take 18 hours of your jam credit hours tu lah. Jadi ini adalah struktur untuk semester 1. Manakala ini adalah struktur untuk semester 2. Semester 2, 20 jam kredit yang perlu diambil. Elective arm tu adalah jenis-jenis subjek pilihan yang you mungkin boleh pilih later on. And semester 3, 20 jam kredit juga jumlahnya, totalnya. Elective again, as for now we have subjek elective visual programming lah. Ini contoh lah untuk you nampak each and every semester what are the codes that you have to take. And this is for semester 4, 20 credit hour juga. Dan seterusnya semester 5. Semester 5 ni adalah latihan praktikal ataupun kita panggil latihan industri. Di mana latihan industri ni 12 jam kredit kan. Maksudnya 12 ni pemberatnya paling berat lah di antara mana-mana kod ataupun subjek yang ada. Ini kerana during semester 5 you kena pergi latihan praktikal ataupun latihan industri selama 1 semester. 1 semester ni bersamaan dengan 14 minggu belajar. Okay. And jumlah keseluruhan jam kredit adalah 90. Okay. Ini adalah, ingat tadi yang saya sebut elektif yang kita boleh pilih subjek kan. So these are the list of codes or list of kursus yang boleh diambil lah pilihan-pilihannya. Okay, next we go for kaedah penilaian. Okay, kaedah penilaian ni kita boleh lihat kat sini lah. Penilaian berterusan, kerja kursus, peperiksaan akhir. Terdapat juga kursus yang tiada peperiksaan akhir. Penilaian berterusan ni mungkin daripada sudut contohnya nak nilai, contohlah you akan belajar chapter 1, chapter 2, chapter 3. So akan ada quiz 1. Ataupun test 1 ataupun test 2. Itu contoh-contoh penilaian berterusan. Kerja kursus ni more to project lah. Macam you dalam satu group berkumpulan and you buat those things. Those are called group project or kerja kursus. And some of the subject they have peperiksaan akhir ataupun final examination. Dan ada juga kod yang tiada final examination. Bergantung kepada kod yang diambil. Jadi setiap subjek cara penilaian tu mungkin berbeza dengan subjek yang lain. Jadi kita kena faham lah kalau kita masuk dalam kelas subjek pertama macam mana penilaiannya, macam mana kerja kursus dengan examnya, ada exam ke tidak. Kalau subjek kedua different pula the way the lecturer evaluate your performance. Jadi kita kena faham lah bila kita nak commit dengan satu-satu subjek tu kan. Kita kena faham what's the output that you need to have in order to achieve lulus, achieve cemerlang di dalam subjek tersebut. Okey, seterusnya kita lihat bila kita masuk di dalam sistem UiTM, seperti universiti-universiti yang lain juga, kaedah penilaiannya mengikut nilai kredit. Okay,
Okey, kita tengok dulu nilai kredit bersamaan dengan nilai grade dan unit kredit. Okey, kita lihat contohnya. Okey. Contoh dekat sini nilai grade. Nilai grade adalah pointer lah. Okey. Grade A+, A minus sampai F itu grade. Okey, contohnya kalau you dapat markah 90, maksudnya you punya grade adalah A+, dan nilai grade awak adalah 4 flat. Ataupun kita panggil 4.00, iaitu lulus lah. Gagal yang mana? Gagal kalau you dapat di bawah 50 markah. 50 markah ke bawah, you akan dapat C minus dan nilai grade-nya sikit lah, 1.67 dan dikira gagal. So, I hope each and every one of you letakkan semangat bila masuk belajar, kita buat betul-betul. Sebabnya semua orang boleh buat, so can you. Okay, untuk kita lihat macam mana kita nak kira pencapaian setiap semester, di universiti, pada yang belum diekspos, pencapaian setiap semester adalah mengikut purata nilai grade. Ataupun kita banyak guna term English dekat UiTM. So you kena be familiar with all the terms that we have. InsyaAllah you will be familiar. Penilaian kita akan mengikut grade point average or purata nilai grade. GPA adalah point yang kita dapat setiap semester. Macam mana nak kira? Okey, nilai kredit dalam semester bahagi dengan jumlah unit kredit yang kita ambil. Okey, nanti kita akan pergi lepas ni. Okey, kita tengok contoh Contoh nak kira markah kita Okey, nak kira GPA, GPA or CGPA kita lah. Okey, ni contohnya you di semester 1. Maksudnya semester ni lah. Macam mana you nak kira? Contohnya untuk pelajar ini, untuk HBU dia dapat 86, CTU 92, ELC 76, CSC 118 67. Ni contoh je lah Alhamdulillah. CSC 128 88, MAT 113 77, ACC 106 65. Jadi of course bila dia dapat markah yang berbeza, grade berbeza. Jadi macam mana ianya dikira? Okey, ianya dikira kalau kita lihat dekat sini, kita darabkan contohnya jam kredit darab nilai grade akan mendapat nilai kredit. Contohnya jam kredit, ingat tak saya cerita pasal subjek tu ada weightage, ada pemberat dia kan. Contohnya HBU ni kod untuk kurikulum, untuk co-curriculum. Jadi jam kreditnya tak besar lah, iaitu 1. So 1 didarab dengan 4, dapatlah nilai kreditnya 4. Okey, next kita ambil subjek kedua pula. Pemberatnya 2 dan student ni dapat 92 kan. So 92 range dia adalah, kita tengok tadi, okey, 4. Jadi 2 darab 4, 8. Seterusnya 3 pula. Okey, dia ambil lah subjek ELC 120. Pemberatnya 3. Student ni dapat 76. Jadi 76 A minus. Okey, kita tengok A minus. Di dalam range 3.67. So kena darab lah 3 darab 3.67 bersama dengan 11.01. Yang ini pun sama. CSC 118 3 darab dengan 3.33. Kenapa 3.33? Sebab B+. Okey, tengok balik B+ tu dapat kat mana? Dapat, okey, 67 kan? 67 di dalam range yang, okey, mungkin dia bukan, 3.33 ni, mungkin dia dapat 74 lah, mungkin dia dapat, 67, dia dapat 3. Ni contoh lah. Tapi kalau 3.33 ni kita imagine dia dapat 74. Yang ni you imagine dia dapat 74 bukan 67. CSC 118 imagine dia dapat 74. Okey, ada typo dekat sini, 74. So darab dapat 999 dan seterusnya. Jadi bila ditambah
Bila ditambah dekat sini, kita akan tahu 65.01 adalah nilai kredit yang diperolehi. Macam markah lah nilai kredit ni. Jadi 65.01 bahagi 18. Kenapa kena bagi 18? Sebab ini adalah jumlah jam yang pelajar tu ambil. Kan? Okey, contohnya 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kita bahagi, kita tambahlah semua yang kat sini, jumlah jam kredit JK ni. So, 65.01 bahagi 18. So, dapatlah 3.61. Itu adalah GPA pelajar semester 1. Kenapa tak dipanggil CGPA? Okey, sebenarnya semester 1 ni itu adalah GPA dia untuk semester tersebut dan baru satu semester. So, dikumpul pun pointer yang sama lah sebab kita tak perlu tambah dengan semester-semester lain, baru semester 1. Katalah semester 2 ni contohlah, ni markah semester 2 pelajar tu. Cara permarkahan dia samalah. Okey, bila you naik semester 2, ini adalah markah untuk pelajar tu. Jadi, kita pun kira lah, okey, dia ambil subjek lain pula, subjek lain. So, dikira nilai kredit 71.01. Nilai jam kredit ni, JK ni, short form jam kredit yang diambil adalah, okey, kita lihat dekat sini, jam kredit yang diambil adalah sebanyak 6, 10, 14, 17, 18, 9, 20. So, 71.01 bahagi dengan 20. So, dia akan dapatlah, mungkin, okay, so dia akan dapat 3.55. Jadi, you boleh nampaklah dekat sini. Asalnya, first semester dapat 3.61 kan? First semester dia dapat dengan pengiraan nilai kredit 65.01. 65.01 ditambah dengan yang kita kira tadi, 71.01 yang semester 2 ni kan. So, bahagi 38. Mana dapat 38? Okay, you ingat tak? Yang semester 1 tadi, dia ambil 18 jam total. Okey, semester 2 dia ambil 20. Jadi 20 campur 18 adalah 38. So, bila ditambah-tambah 65.01 plus 71.01, you kena total semua kena buat bracket semua tu. Bracket, bahagi semua, totalkan dulu yang tambah ni dan bahagi 38 dapatlah 3.58. Jadi 3.58 adalah CGPA pelajar tersebut setakat dia dalam semester ketiga, jam kredit CGPA-nya adalah 3.58, tetapi untuk semester tersebut adalah 3.55. Okay, kalau ada problem lagi, boleh tanya penasihat akademik lah ataupun saya sendiri untuk cara pengiraannya. Okay, seterusnya, mungkin awal lagi lah untuk you tahu, tetapi you have to know, right? Okay, next one is anugerah dekan. Anugerah dekan ni, you need to know that apa-apa achievement pelajar dengan markah, dengan point GPA ataupun PNG paling kurang 3.5 akan dapat anugerah dekan. Anugerah dekan ni macam recognition lah, untuk memberi kredit, untuk memberi penghargaan kepada pelajar lah yang mendapat 3.50 untuk total 12 kredit unit yang diambil pada setiap semester. Katalah every semester, daripada semester 1 sampai semester 5, you dapat 3.5 ke atas every semester. So, you akan dapat anugerah Knight Chancellor. Ini very, very excellent. So, please work on this. Okay? Okay, yang ni pula status perhatian. Yang ni kalau boleh kita tak nak. Okay, set dalam mind awak, kita tak nak di dalam situasi macam ini. Maksudnya kita tak nak kita di dalam perhatian di mana kita dapat pointernya sikit saja, 1.8, 1.9 ataupun kurang daripada 2. Kita tak nak. Please set your mind, tak nak pointer ni. You nak pointer yang lebih tinggi, 3 point ke atas. Okey. Ini adalah status pemberhentian. Jadi saya kena bagi tahu. Kenapa kena berhenti? Sebab tidak mencapai prestasi yang seperti yang
dikehendaki. Okey, contohnya status perberhentian D. Yang ni very very rare benda ni berlaku, dan saya harap you all semua okey. InsyaAllah semua okey, sebabnya if you do well, if you usaha dengan baik, insyaAllah you akan dapat result dengan baik, insyaAllah. Ini adalah saya kena inform awak kerana setiap markah, setiap result akan ada status-statusnya lah. Jadi kalau markah awak, pointer awak macam ni 1.8 ke 2, you akan menghadapi masalah status-status ini. InsyaAllah saya doakan semuanya berjaya lah. Okay. Ni untuk peringatan supaya you lebih berusaha. Okey, peperiksaan khas ni selalunya contohnya pelajar tu tak sihat ke, atau hari tu ada masalah tak sihat sebab lepas vaksin kan. Selalunya adalah peperiksaan khas ni, dan selalunya ada pelajar yang ambil peperiksaan khas kalau dia ada tinggal satu subjek lagi untuk dia lulus, untuk dia tamat belajar. Okey, sebab tu kita bagi peperiksaan khas. Okey, penasihat akademik. Apa kepentingan penasihat akademik? Okey, di dalam fakulti, setiap pelajar-pelajar mempunyai seorang penasihat akademik. Jadi, penasihat akademik ni adalah pensyarah lah. Contohnya, saya boleh jadi penasihat akademik juga. Di bawah saya ada contohnya 10 orang ke 20 orang pelajar yang mana saya perlu extra monitor lah. Monitor daripada sudut perkembangan, daripada sudut pelajaran, daripada sudut subjek yang diambil. Jadi, apa-apa sahaja you nak tanya berkenaan dengan pelan pengajian, nak tanya berkenaan dengan pelajaran, ada problem ke, ada benda yang you nak share walaupun bukan benda-benda akademik, please go to your penasihat akademik. Dan selalulah berkomunikasi dengan penasihat akademik, because we never know bila kita get stuck kan. Kalau kita stuck, especially bila dalam online, please make full use of your penasihat akademik so that you tak lost lah. Apart from your friend, you also need to have good communication with your penasihat akademik or academic advisor lah di sini. Jadi peranan PA, kita panggil PA penasihat akademik ni, untuk memantau perkembangan akademik, untuk memberi kaunseling jika perlu, dan menguruskan hal pendaftaran kursus. Mungkin you baru semester pertama kan, so you mungkin a bit of not sure nak add kursus mana, nak drop kursus mana. So hopefully insyaAllah I will help you, and also penasihat akademik will help you in order to register for the course ataupun subjek yang perlu diambil semester ini. Okay, kewajipan seorang pelajar bila kita pelajar baru, pertama kita kena mendaftar kursus. Okey, kita kena daftar kursus. You have to daftar you kena daftar kursus ni, make sure bagi menjamin awak tu valid berada dalam UiTM. Sebab tu kena daftar. And then keduanya, bila daftar kena bayar yuran. Okay, jadi akan adalah amount yang perlu dibayar kan. Kalau tak bayar yuran macam mana? Kalau tak bayar yuran, awak akan diberi status GT, iaitu gugur taraf. Gugur taraf maksudnya tidak ada di dalam sistem UiTM. Jadi katalah ada yang ada masalah kewangan ke, tak boleh bayar lagi ke, you boleh apply penangguhan yuran. So boleh tengok dalam kalender akademik, nanti saya tunjukkan. Sebabnya you nak daftar kursus ada tarikh, bayar yuran ada tarikh. Nak start hadir kuliah online ke, ada tarikhnya. Nak buat validasi ni maksudnya you nak semak whether you dah daftar betul ke tak kan. Tu kita panggil validasi. Semua tu ada tarikh yang perlu kita identify. And nak hadir kuliah ni regardless of online ke face to face ke, kehadiran ke kuliah mestilah lebih daripada 80%. Okey, dan kalau tak hadir, you boleh dikenakan tata tertib. Mungkin dibar daripada exam, tak boleh ambil exam. Tu akan menyebabkan benda-benda masalah lah tu semuanya. Akan jadi repeat ke, kita tak nak macam tu. So, play your part. Set your mind, have a good motivation in order to accomplish what you are in right now. Sebab
kita apa-apa pun kita nak benda yang terbaik kan. So please plan well. Kalau tak sure, you can ask me or ask your penasihat akademik anytime. And then validasi tu from time to time kita akan buat mengikut tarikh di dalam kalender dan mesti disahkan, akan disemak oleh penasihat akademik masing-masing. Tugas awak pun satu lagi, bila sampai je waktu minggu-minggu peperiksaan akhir, you kena cetak slip peperiksaan supaya untuk salinan you lah, bukti you are eligible untuk masuk exam tu. Dan of course, jaga sasiah rupa diri. You have to wear decently. Kalau kelas online, pakai elok-elok. Buat macam you di dalam kelas face to face cara pemakaian. Jangan terlalu simple sangat. You have to hormat your class even though it is online. And another kewajipan sebagai pelajar, always check dalam student portal, check plan pengajian awak ni nak kena ambil subjek apa yang aku kena ambil semester ni, subjek apa yang kena ambil semester depan, subjek apa yang kena ambil semester satu lagi. So please always check. Okay, and how to do it? First of all, you need to daftar online. Itu adalah student portal iStudent, di mana you should be given the login kan by the administration, by the hal ehwal akademik, nombor pelajar and also your nombor kad pengenalan lah, in order to log in to iStudent ni. Dalam iStudent ni lah you boleh pilih or register course ataupun subjek. Okay. And term 99 akan tertera di setiap kursus lagi kursus itu tidak diambil dan lulus. Term 99 ni macam kod lah. Kalau ada term ni maksudnya banyak lagi. Kalau ada 10 kursus dengan indication 999 ni, maksudnya 10 kursus lah tak ambil lagi. Okay. Ini mode sepenuh masa lanjutan. Yang ni kalau you dah terlebih semester. Okay. Normally kalau dah terlebih daripada 5 tu kena tukar lah. Daripada sepenuh masa kepada separuh masa berlanjut SML. Yang ni lambat lagi lah. Hopefully semua mesti graduate on time. Maksudnya lepas 5 semester, insyaAllah semua graduate. And you have to pay yuran mengikut kadar jam kredit yang diambil lah. Setiap program ni ada yuran-yuran tertentu. Yang ni you boleh berhubung dengan pihak pendaftaran lah nanti macam mana pembayaran yuran ni akan dijalankan. And this is also some important things that you have to know. This is tarikh-tarikh penting. Please check on this URL lah yang seperti yang saya bagi tu dalam color merah tu. Please check. Tengok dekat diploma. Jangan tengok kat asasi. Kalender asasi lain. Awak kalender diploma dan sarjana muda. That is your calendar. Please check. Please check. And this is also things di dalam kalender online. Tarikh-tarikh penting seperti yang saya bagi tahu, you have to know tarikh-tarikh penting untuk daftar bila. Okay, daftar, bayar yuran bila. Okay, lepas bayar yuran, kita nak tengok lah kelas kita bermula bila, jadual waktunya macam mana. Semua tu check dalam apa? Dalam iStudent tadi. So bila you nak daftar tu, kadang-kadang kita nak tambah subjek. Ada nak daftar katalah, okay, kita tengok semester 1. Semester 1 you all akan ambil untuk semester ni adalah sebanyak, kita tengok 18 jam kredit. Jadi untuk semester ni you kena ambil satu subjek co-curriculum. Anything lah subjek co-curriculum ni. Okay. CTU nanti bahagian co-curriculum akan keluarkanlah list of subjek. Kalau tak sure, let me know or penasihat akademik. Tanya penasihat akademik. You kena ambil co-curriculum, CTU 101, ELC 121, CSC 116, CSC 126, CSC 253, MAT 113 dan UED 102. You kena ambil 8 subjek untuk semester 1 dengan 18 credit hour. Make sure you follow you follow the plan pengajian. Maksudnya semester 1 kena ambil kod ini saja. You tak boleh lah tiba-tiba je nak ambil subjek yang semester 2, tak boleh. Kena ambil yang semester 1 sahaja mengikut
plan-plan yang kita dah yang UiTM dah tetapkan. Semester 1 ambil yang ni, semester 2 ambil yang these subjects and so on. So what else? I think that's all about it. Make sure tengok tarikh-tarikh penting dekat kalender akademik. And please bila you all dah dengar video ni, please ask bahagian yang pendaftaran hal ehwal akademik how to reach me, and cuba kita buat group kita buat WhatsApp group nanti, insya-Allah. Buat WhatsApp group dengan saya lah. So cuba ataupun saya dah bagi tadi kan saya punya contact number. Okay, this is my contact number. This is my contact number. Please add me in the WhatsApp group once you created your own group. Ataupun tengoklah macam mana hal ehwal akademik. Suruh you create ke saya yang create, ataupun awak sendiri create wakil mana-mana group. Wakil dalam group awak create ke. Yang penting, please make sure kita ada di dalam satu group, insyaAllah. And that's it. I think that's it. Assalamualaikum. I wish you all the best. Semoga Allah memberkati usaha sebagai pelajar, dan ingatlah semua apa yang kita buat ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya akan menjadi amalan kita untuk dibawa ke akhirat, insya-Allah. So mulakan dengan niat yang baik, insya-Allah Allah akan memberi ganjaran yang setimpal kepada kita. So all the best, and I see you guys during the online, or anything that you want to ask me, just let me know. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Madam Nur Afifah binti Muhammad Sobri, iaitu koordinator bagi program Diploma Statistik CS 111. Okay, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua pelajar Diploma Statistik yang telah berjaya melanjutkan pengajian ke UiTM ini. Okay, saya harap kamu semua dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Untuk membanggakan ibu bapa kamu. Dan kita tahu kita di era pandemik COVID-19, so kebanyakan most of our teaching teknik sekarang adalah ODL. Open Distance Learning, iaitu awak akan belajar secara online. So saya harap kamu semua dapat adapt dengan online learning ni dan jangan putus asa. So di sini saya ingin memperkenalkan. Diploma Statistik kita ada 3 kampus, iaitu di Tapah, Bachang dan juga Raub. So awak adalah awak ditempatkan di kampus Bachang lah. So kita ada 5 semester, 2 tahun setengah tempoh pengajian awak. Dan so saya perkenalkan our ketua pusat pengajian. So our ketua pusat pengajian Dr. Zuraini Ahmad Zulkarnain. Ini adalah nombor telefon untuk kita punya ketua pusat pengajian. So any problem, awak boleh juga berhubung dengan ketua pusat pengajian dan saya sendiri selaku koordinator program untuk Diploma Statistik. So ini adalah barisan pensyarah kita. Kita mempunyai seramai 8 orang pensyarah, iaitu Puan Syariza Hani, Puan Nur Fatihah, Puan Tengku Madiah, Dr. Azri, Puan Syahidah, Encik Muhammad Faiz, Puan Idari dan Puan Siti Nurani. So tapi Puan Idari untuk semester ini dia akan cuti belajar. So ini adalah pelan pengajian untuk CS 111, di mana awak pada semester pertama awak akan mendaftar khusus, kod khusus yang inilah yang disediakan. So awak akan daftar untuk prinsip asas Islam CTU 101, ELC, STA 111, MAT 183, ECO dan juga AC 117. So make sure nanti awak daftar semua subjek yang tertera. And then untuk semester 2 kita ada Calculus 2 sambungan pada Calculus 1. So awak kena pass. Awak kena pass untuk Calculus 1
and then baru awak boleh ambil untuk calculus 2. Okay, and then probability and statistic dan juga CSC 126 fundamental of algorithm. Okay, so ini adalah subjek part 2. Okay, and then di part 3 kita ada MAT, STA 210, statistical method, and then ICT 200 database, then elective. So elective selalunya kita memilih untuk introduction to quality control. Okay, so this is for part 3, and then ini untuk part 4. Okay, so untuk part 4 awak ada maths logic and then forecasting. Okay, ini yang famous lah sekarang ni digunakan disebabkan oleh COVID-19. Okay, fundamental of research. Okay, and then regression dan elective yang kedua. So nanti kita akan ni lah pilih untuk awak untuk elective yang kedua ni. Okay, and then di semester yang kelima awak akan belajar entrepreneur and then design of experiment. Okay, and then this is the latest one, introduction to statistical programming. Okay, elective OR, operational research dan juga introduction to multimedia. Okay, so ini adalah pelan pengajian awak. Okay, di sini saya kena betulkan lah. Okay, untuk semester 1 kat sini adalah AC 117. So itu adalah kod baru. Okay, fakulti accounting dah tukar. So kat sini ni AC 117. So bila awak tengok anak panah ni, okay, so anak panah ni awak kena ingat. Okay, untuk part 2, okay, awak kena lulus MAT 183. So, awak tengok anak panah ni. So lulus MAT 183 baru awak boleh allow diambil STA 150 dan MAT 233. Okay, sama dengan CTU. Awak kena lulus CTU baru boleh ambil CTU 151. Okay, same goes to ELC dengan HBU. Okay, and then di part 3, okay, so part 3 awak kena lulus STA 150. Okay, maksudnya kat sini nak ambil STA 210 awak kena lulus STA 150. Okay, so lulus 150 baru boleh ambil STA 20. Okay, sama dengan CTU, ELC dan juga HBU. Okay, and then untuk STA 233 awak kena lulus STA basic stat. Okay, so basic stat ni kebanyakan akan lulus lah, insyaAllah. Okay, and then lulus so dua ni untuk 233 dan 220 awak kena lulus basic stat. Okay, untuk 340 awak kena lulus STA 210. Okay, so make sure awak lulus semua subjek supaya awak tak susah lah nanti untuk ambil subjek di SEM yang berikutnya. Okay. Okay, so ini adalah barisan penasihat akademik awak. Okay, untuk part 1 kita akan bahagikan kepada 3 penasihat akademik iaitu saya sendiri, okay, Puan Syalizah Hanin dan juga Puan Nur Syahidah. Okay, so nanti saya akan maklumkan kemudian lah senarai nama dan juga PA awak. Okay, so yang ni adalah tugas penasihat akademik. So bila awak dapat awak punya penasihat akademik, okay, awak kena jadikan dia sebagai mak awak. Okay, so maksudnya kat sini any problem awak boleh berhubung dengan penasihat akademik termasuk untuk mendaftar subjek, okay, untuk menasihatkan awak dalam segi pelan pengajian awak, okay, and then untuk tengok apa yang garis panduan di bawah ACA dan sebagainya lah, pemantau untuk setiap result awak. Okay, so pendaftaran subjek, pendaftaran khusus, validasi semua awak kena berhubung dengan penasihat akademik. Okay. Okay, so ini adalah nantilah track kerjaya awak. Kalau awak tak nak sambung degree selepas diploma, so awak boleh jadi data analyst, okay, kat any consultation ataupun any company yang ada data yang akan menggunakan data. Therefore, awak boleh jadi data analyst, junior system analyst, okay, operation executive. So yang ni mostly kat kilang. So kita pun ada pelajar student kita yang kerja di kilang sebagai operation executive, and then business analyst, okay, logistic official, researcher, okay, bank, yang banyak juga student kita yang kerja kat bank, yang kerja kat research consultant, okay, yang kerja dekat Department of Statistics, okay, dan ni junior quality control, mostly in industry. So banyaklah kerja ni lah. Tapi kalau awak sambung degree lagi meluaslah peluang kerja awak. Okay, so setakat itu saja untuk penerangan saya hari ini. So apa-apa masalah boleh message saya, boleh WhatsApp saya, okay, waktu pejabat. Okay, dan awak juga boleh berhubung dengan PA awak, okay, setelah awak dapat semula senarai nama PA di bawah awak. Okay, yang penting jangan lupa daftar subjek,
Okay, daftar subjek untuk tadi saya dah bagi pelan pengajian. So awak tengok subjek part 1 semester 1. So make sure semua subjek di bawah semester 1 tu awak daftar. Okay, dan sebelum saya akhiri video saya ni, saya nak memberi sedikit nasihat supaya kita, dalam tempoh ODL memang kita tahu. Okay, kita tahu mungkin ada kekangan. Okay, kalau siapa ada kekangan, ada keluarga di bawah B40, okay, boleh inform saya sebab kita ada zakat di bawah UiTM, kita ada zakat. So boleh inform saya untuk awak isi borang zakat. Dan kalau ada kekangan internet, okay, tolong inform ke lecturer yang akan mengajar awak nanti. So nanti awak akan dimasukkan dalam satu WhatsApp group, okay, untuk kita sampaikan semua info lah yang terlibat nanti. Okay, so saya harap during ODL ni, okay, belajar bersungguh-sungguh. Okay, jangan stres. Okay, memang kita baca sebelum ni, okay, dekat media sosial pelajar stres semua tu. So kalau boleh kita yang kontrol diri kita. Okay, jadi tolong jangan stres. Okay, so ikut jadual yang ditetapkan, insyaAllah awak tak akan stres dan jangan kumpul kerja last minute. Okay, yang penting kerja apa yang lecturer bagi buat on time, jangan kumpul. Yang membuatkan awak stres bila awak kumpul. Okay, so insyaAllah saya berharap kita sama-sama dapat menghadapi semester ini dengan tenang. Okay, dan sama-sama dapat mencapai kejayaan lah. Untuk part 1 ni penting untuk awak letakkan CGPA awak di peringkat yang lebih tinggi. So CGPA, tetapkan awak dapat CGPA 3 pointer ke atas untuk part 1. Okay, so itu sahaja dari saya. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pelajar baru untuk sesi semester Oktober 2021, Februari 2022. Okey, saya akan memberi sedikit taklimat lah berkenaan dengan Diploma Sains Matematik CS143, Fakulti Sains Komputer dan Matematik FSKM. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan selamat datang. Welcome to UiTM Machang, Kelantan. Okey, seterusnya yang pertamanya saya perkenalkan dulu Ketua Pusat Pengajian kita ataupun kita panggil dia KPP. Okey, bagi FSKM di UiTM Machang, iaitu Dr. Zuliani Ahmad Zulkarnain. Okey, yang ini adalah Ketua Pusat Pengajian kita, dan saya Puan Nur Laila binti Muhammad Noh adalah penyelaras program Diploma Sains Matematik CS143. Okey, ini nombor telefon saya dan office saya di Blok D, D340. Okey, sebagai mulanya, berikut saya akan terangkanlah sedikit berkenaan dengan pelan pengajian CS143. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, CS143 kita akan belajar, you all semua akan belajar selama 5 semester, iaitu 2 tahun setengah. Okey, kita akan tengok dulu untuk semester pertama, semester Oktober ni lah, bulan Oktober ni, apa yang akan awak ambil. Okey, kod kursus awak tengok sini HBU. Ini adalah requirement university. Maknanya kalau komponen university ni semua pelajar akan ambil. Okey, kod kursusnya HBU 111, National Ksatria 1. Okey, unit credit is 1. Okay, the second course is ELC 121. ELC ni subjek bahasa Inggeris. Okay, Integrated Language Skills Listening. Okay, ini juga komponen university dan kredit unit adalah 3. Okay, yang ketiga CTU 101. CTU ni subjek agama. Okay, prinsip-prinsip asas Islam. Okay, 2 jam kredit. Okey, yang tiga kat bawah ini adalah subjek core. Core ini maksudnya subjek
khusus untuk pelajar Diploma Sains Matematik. Maknanya kos Okey, yang pertama adalah STA 111 which is Basic Statistics and the credit unit is 3. Okey. Ini subjek matematik, ada 2 subjek matematik. Yang tadi STA itu subjek statistik. Okey. Yang ni basic dulu, basic statistik. Okey. Okey, MAT 133 is your pre-calculus. Okey, 3 jam juga. Dan MAT 123 is Foundations of Geometry. Okey, so jumlah total jam kredit untuk semester pertama adalah 15 jam. Okey, seterusnya untuk semester kedua, semester depan, okey, semester kedua awak still akan ambil HBU 121, okey, National Kesatria 2, subjek bahasa Inggeris pun ada ELC 151 and CTU 151, ini subjek agama, pemikiran dan tamadun Islam. Okey, untuk subjek course ada 4, okey, semester kedua. CSC 128, The Fundamental of Computer Problem Solving, 3 credit hours. Ini subjek komputer. Okey, CSC ni subjek komputer. Okey, MAT 183 is your calculus 1. Okey, semester pertama tadi awak ambil pre-calculus. Bila dah naik ke semester kedua, awak akan ambil calculus 1. Seterusnya adalah ACC 117. Ini subjek accounting. Just introduction lah. Introduction to Financial Accounting and Reporting. Seterusnya adalah ECO 120. Ini subjek ekonomi. Okey, 4 jam kredit. So beratlah sini 4 jam. Okay, so total credit hours for semester 2 is 19 hours. 19 credit hours altogether. Okay, next one is semester 3. Ni masa awak part 3 lah. Okay, HBU. Untuk pengetahuan semua, HBU, ELC, CTU ni ambil sampai semester ketiga saja. Okay, kena make sure kena lulus lah. Alright, HBU, ELC, CTU dan ada 3 subjek core. The first one is STA 150, Probability and Statistics. Ini subjek statistik. MAT 233, Calculus 2. Okay, ni 2 ni subjek matematik lah. MAT 222, Mathematical Logic and Proving Techniques. Jumlah jam kredit adalah 17. Semester keempat, ni dah tak ada dah subjek HBU, English and also CTU tu dah tak ada dah. So ini core saja. Okay, the first one is ITS 232. Ini subjek komputer. STA 210 subjek statistik dan ada 2 subjek matematik. MAT 272 Introduction to Mechanics. MAT 263 is the Linear Algebra 1. Dan ada 2 subjek elektif. Subjek elektif ni dia ada banyak subjek, tapi awak boleh subjek pilihan lah. Cuma untuk di UiTM Machang, kita dah tetapkan subjek elektif itu yang ditawarkan di sinilah. So 2 subjek elektif adalah ITP 270, ini subjek komputer. And MGT 162, ini subjek management. Okay, 20 jam. Berat lah. Semester keempat ni dia agak berat sikit lah. Okay, next one. Semester terakhir lah. Semester kelima. Okay, semester kelima kita ada 6 subjek. ENT 300, ini subjek university. QMT, QMT 342, ini subjek statistik. Ada 1 subjek matematik, MAT 300, Ordinary Differential Equations. And STA 220, ini pun subjek statistik. Dan ada juga subjek elektif, CSC 253 and CSC 301. Ini pun subjek komputer. So, total 19 jam. Okey, seterusnya saya akan terangkanlah sedikit berkenaan dengan penasihat akademik. Okey, awak semua ni akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan itu akan ada seorang penasihat akademik. Okey, apakah
tugas-tugas penasihat akademik. Penasihat akademik itu terdiri daripada pensyarah-pensyarah diploma sains matematik itu sendirilah. Pensyarah-pensyarah awak juga akan jadi penasihat akademik. Okey, penasihat akademik tugasnya adalah memberi nasihat akademik secara berkesan supaya pelajar dapat merancang plan pengajian mereka. In case let's say lah awak ada masalah berkenaan dengan pelajaran awak, tak dapat daftar ke, tak jumpa kelas ke, apa-apa saja masalah boleh mengadu pada penasihat akademik awak. Dia akan tolong selesaikan. Okey. Sebagai pembimbing, sebagai orang tengah, sebagai pemantau. So apa-apa sahaja yang awak ada masalah, bukan sahaja berkaitan akademik, apa-apa sajalah yang awak nak, yang masalah timbul berkenaan dengan college nanti ke kan, pendaftaran, boleh tanyalah dekat penasihat akademik. Okey, saya perkenalkanlah ke semua pensyarah kita untuk diploma kita ada 15 orang termasuk saya. Okey, dan 14 orang lagi adalah yang pertama Puan Wan Nurliza Wan Bakar. Ini adalah pensyarah-pensyarah yang akan mengajar awak nantilah. Okey, Puan Wan Nurul Fahizul Ifwah, Puan Nurul Suhada, Puan Siti Farah Haryati, Puan Nur Ilini, Puan Firdawati, Puan Wan Nurul Husna, Puan Siti Nurul Fitriah, Puan Aimi Zuliana, Puan Nur Farzia, Puan Hazwani, Puan Suziana, Puan Masnira dan Cik Mardiah Ismail. So, daripada 14 orang, 15 orang ni termasuk saya, salah seorangnya akan jadi penasihat akademik UOS lah. Bergantung kepada kumpulan mana nanti. Okey, grup A, B, C, D, E. Okey, grup A akan ada seorang daripada ramai-ramai ni dan seterusnya lah. Okey, so itu sahaja daripada saya sebagai untuk taklimat ringkas bagi diploma Sains Matematik CS143. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat belajar dan doa-doakanlah supaya kita dapat berjumpa face to face nanti ya, insya-Allah. Okay, thank you and good luck. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurihan Abdul Rahman alias Abdul Rashid, selaku penyelaras program CS240, Bachelor of Information Technology of UiTM Cawangan Kelantan. Jadi video ini saya akan menerangkan mengenai taklimat untuk pelajar-pelajar barulah. Before that, welcome to UiTM Cawangan Kelantan for all, and I hope you will enjoy your journey in UiTM Cawangan Kelantan as much as I do, insyaAllah. So the taklimat untuk video ni saya akan terangkan mengenai kalender akademik, a bit about plan pengajian, yang mana we will learn this throughout the learning process during your stay in UiTM Cawangan Kelantan. Kita juga akan tengoklah isu-isu umum dan akademik dan lain-lain hal dan peluang kerjaya graduan IT. So bila kita enroll di dalam CS240 IT, Teknologi Maklumat, kita sebenarnya ada banyak peluang dan juga ruang untuk kita improve untuk kita memulakan kerjaya di dalam bidang IT. So saya akan give you and share with you some of the experience from the previous IT graduate lah nanti. Terlebih dahulu saya nak explain, this is your first semester sebagai pelajar IT, sarjana muda IT, UiTM Cawangan Kelantan, dan apa yang awak perlu tahu pertama sekali adalah kalender akademik. Apa-apa yang kita lakukan adalah mesti kita ikut kalender akademik kerana semua due date, semua timeline untuk awak menjadi pelajar yang aktif
aktif. Maksudnya status aktif UiTM mesti mengikut kalender lah. Saya akan explain kejap lagi. Dan kalau awak nak refer kalender, boleh tengok link URL yang di dalam video ni lah ya. Okay, based on the calendar akademik yang saya share tadi, berikut adalah peringatan tarikh-tarikh penting yang awak kena tahulah. Pertama sekali, kita kena tahu bila kita sebagai pelajar, especially pelajar baru, kita kena faham bila tarikh kita nak daftar. Kita kena tahu bila kita dah daftar tu, bilakah kuliah bermula. And then bila tarikh kuliah bermula tu, kita kena faham tarikh untuk kita daftar kursus. Apabila kita menjadi pelajar, kita nak start kuliah kan. Dalam kuliah kita ada subjek-subjek yang kita kena belajar. Jadi subjek-subjek itulah yang kena daftar. And kalau you tak jadi daftar, bila you dah daftar, you ada tempoh untuk you sama ada you nak stay dengan subjek itu ataupun you nak gugur dengan gugur taraf dengan subjek itu. Tetapi selalunya saya akan cadangkan, saya akan bagi cadangan subjek yang you perlu ambil lah, so that you can just follow the flow of the pelan pengajian tersebut. Selain daripada itu, you kena faham juga in terms of pembayaran yuran, tarikh akhir, tempoh semakan, validasi kursus. Maksudnya apabila kita dah daftar, kita kena tahu tempoh bila kita nak sahkan, kita nak confirmkan yang kita betul-betul nak ambil subjek-subjek yang kita pilih pada semester itu. That is tempoh validasi, dia ada tarikh dia lah. So you kena alert dengan tarikh. Sebagai mahasiswi UiTM, you have to learn to be independent in whatever you do. So saya nak bagi just a brief for you lah, supaya from now on as pelajar UiTM, you have to be independent and you have to be alert in whatever makluman, in whatever reminder-reminder yang diberilah, because nobody will check for you. You have to be on your own, and guidance daripada lecturer tu of course lah akan ada dari masa ke semasa. And awak kena faham juga daripada sudut gugur taraf. Apa itu gugur taraf? Gugur taraf ni kalau kita terlewat bayar yuran ke, itu boleh jadi gugur taraf. So make sure bila kita belajar di UiTM, kita kena avoid lah gugur taraf tu. Macam mana tak nak gugur taraf, you kena tengoklah bila tempoh bayar yuran, bila tempoh validasi, supaya tak berlaku benda-benda yang tak diingini. Okay? So make sure yang saya highlight tu yang tarikh-tarikh yang you have to know lah. Okay, now I will explain to you regarding the pelan pengajian. Apa itu pelan pengajian? Seperti yang saya sebut tadi, pelan pengajian ni dia ada mengandungi subjek lah. Subjek kurikulum. Di dalam tempoh pengajian tu, you have to make sure that you ambil kursus-kursus yang perlu supaya membolehkan awak bergraduate. Okay, bergraduate mengikut tempoh, graduate on time, mengikut tempoh. Jadi pelajar perlu mendaftar kursus mengikut apa yang terkandung dalam pelan pengajian setiap semester. Every semester, you are required to enroll certain subjects, which will be recommended by the faculty, dan saya akan memberi cadangan lah untuk awak enroll mana-mana subjek nanti. And next, I will show you pelan pengajian CS240 IT ni. IT, sarjana muda IT UiTM ni kita panggil sebagai CS240 ya. Jangan tertukar dengan kod-kod lain CS240. Jangan tertukar dengan program yang lain CS240. Jadi for CS240 iaitu IT yang you ambil sekarang ni, you have to enroll for 7 semester in order for you to graduate on time. So untuk semester pertama, jumlah kredit awalnya yang seperti yang saya tulis tu lah 18, semester kedua 19, semester ketiga 19, semester keempat another 19, and lepas ni saya akan tunjuk yang semester sampailah semester yang ketujuh ya. Okey. Apa maksud jumlah jam kredit ni? Jumlah jam kredit ni bermaksud setiap subjek tu mesti ada dia punya mesti ada weightage-nya.
Okay, certain subjek weightage-nya 2 kredit. Certain subjek weightage-nya 3 kredit. Selalunya subjek yang weightage tinggi maksudnya a bit dia punya difficulty level tu lebih tinggi lah. Menunjukkan core, that is the core courses, core subject yang awak perlu ambil. Tu maksud credit hour. Jadi kalau you tak faham pasal credit hour, pasal jam kredit ni, you boleh berhubung dengan saya ataupun dengan penasihat akademik. Nanti saya akan cerita kejap lagi apa itu penasihat akademik. Dan saya nak explain dekat sini, since awak semester 1 hingga semester 7, kalau you daripada matrix, okay, daripada STPM, maksudnya you kena ambil semua subjek lah. Kalau you daripada politeknik, ada 2 subjek, possible subjek yang you boleh buat exemption, pengecualian kredit. Sama ada subjek CSC 415, problem solving, ataupun discrete math. Yang tu kita akan tengok case by case lah. Kena tengok markah you. So yang mana graduate daripada politeknik, please come forward lah dan bagi tahu saya. Yang mana yang STPM ataupun daripada matrix, you kena ambil from zero lah, maksudnya kena start macam biasa. Okay, plan pengajian ni 7 semester kan. So pada semester kelima selalunya you kena pilih track. You kena pilih track, ada 3 track lah yang mana saya akan explain from time to time. Untuk pengetahuan awak, kita ada track big data, kita ada track creative multimedia, dan juga kita ada track IT infrastructure. Okay, jadi kita kena tengok strength. Yang mana strength awak, yang tu track yang kita akan ambil. Okey, seterusnya pada semester terakhir, pada semester kelima dan keenam, you kena ambil final year project lah, yang mana you kena siapkan, setiap individu kena siapkan final year project, and the final semester you kena pergi ke industri dan buat industrial training dekat sana for 1 semester. Okey, perkara lain yang saya nak cerita adalah mengenai FYP, Final Year Project. So, benda ni lambat lagi lah, tetapi I just want you to know that CS 240, we really focus on our final year project because it will determine your knowledge, and also it will determine the quality of your product yang you hasilkan whenever you are graduating nanti. Jadi final year project nanti akan ada seorang lecturer yang akan supervise ataupun menyelia awak. So yang tu nantilah kita akan cerita from time to time, because right now saya nak awak dapat bayangan je lah apa yang akan berlaku for the rest of your 3 years time, insyaAllah. 3.5 years lah kan, campur dengan latihan industri tu. Okey, seterusnya EET ni adalah untuk you exam English lah, English test . Yang ni selalunya semester kelima, and GOT tu apa? Graduate on time. Please have in mind that bila you masuk sebagai pelajar, you akan graduate dalam masa yang ditetapkan, iaitu selepas 7 semester. Okay, you have to plan towards that. Sebagai mahasiswa, mahasiswi, you have to set your mind that you are going to accomplish on time. You have to plan and manage yourself properly in order to get graduated with flying colours lah, perhaps, insyaAllah kan. Okey, ini adalah contoh pengecualian kredit yang saya sebut tadi. Pengecualian kredit ni normally bila you daripada diploma, UiTM, you akan dapat banyak pengecualian kredit. But since you baru semester pertama, maksudnya you sama ada daripada lepasan STPM ataupun matrix, you don't get any pengecualian kredit ataupun kita panggil credit exemption. Normally kalau daripada poli tu with certain grade, you akan dapat pengecualian kredit untuk CSC 415 dan juga untuk ni lah, untuk you punya Math 406 lah, yang tu yang kod baru. Normally saya akan tengok case by case from Polytechnic. Okay, next one.
untuk katalah you nak dapatkan pengecualian kredit kan, you have to go to this URL and kena print out lah some forms and you have to get back to me dan kita akan check lah whether you are eligible, sama ada awak layak atau tidak untuk dapat credit exemption or pengecualian kredit. Okay, this is the one that I've told you or mentioned to you before, final year project, or normally we call it as FYP, for your semester 5 and 6 je lah Jadi semester 1 ni you just have to know fundamental subjects and subject university lah untuk you faham. Okay, seterusnya saya akan cerita apa yang you perlu tahu mengenai kursus-kursus. Okay, setiap kursus, setiap semester you kena tahu you kan akan ambil subjek, certain subjek kan. Jadi setiap subjek dia ada weightage dia. Weightage dia mengikut jam kredit. Jadi bilangan subjek yang you ambil mestilah within jam kredit 17 jam hingga 23 jam sahaja. Sebagai student you kena tahu benda tu. And please kalau tak faham you have to ask me or ask your penasihat akademik. Okay, again, validasi kursus. Validasi kursus is for you to semak lah. So, to semak whether you nak betul-betul confirm and sahkan these are the subjects that you are going to take for the rest of the semester. Ada tarikh-tarikh kan tadi kan? So tengok tarikh. So gugur taraf ni kita tak nak gugur taraf. Nanti kalau ada masalah nanti you kena denda kalau you tak buat proses pembayaran yuran tu lah. So you have to know your tanggungjawab sebagai pelajar, kena daftar, okay, bayar yuran, daftar kursus, attend your kuliah. Walaupun ODL is not an excuse for you because you need to attend your kuliah whether it's online or otherwise lah kan. Okay, isu urusan akademik walaupun ODL, saya nak stresskan di sini, make sure you hadir almost 100% lah, 100%. Okay, sebab pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% ni tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir. So bear in mind about this. Okay, bila kita nak exam nanti, towards the end of the semester, you akan ada, kita panggil penyata kelayakan menduduki peperiksaan akhir. Tu macam slip lah. Nanti bila you, kalau since kita belajar online, there will be online document for you lah instead of physical yang printing tu kan. So akan ada online document yang menyatakan okay, awak sah untuk ambil certain subjek untuk buat exam. So saksiah rupa diri, please walaupun online, you have to take care of your rupa diri lah. Jadi bila kita online di kalangan kawan-kawan kita, lecturer, please hormat suasana online learning tu. Okay? And saya akan assign, setiap daripada awak, saya akan assign penasihat akademik. Penasihat akademik ni adalah lecturer daripada Jabatan Sains Komputer juga sebab awak kan CS240 IT. Jadi jabatan yang in charge for you adalah Jabatan Sains Komputer dekat UiTM Cawang Kelantan. Jadi setiap lecturer akan assist lah group of you lah supaya you boleh dapatkan nasihat. Kalau ada problem boleh jumpa kan. Jumpa online lah. Kalau tak boleh jumpa face to face pun online, yang mana yang memudahkan lah. So this one I will keep you noted later on ya. And maklumat tambahan, please bila nak dekat buka semester tu ataupun buka semester, rujuk your jadual waktu dalam sistem. Please rujuk jadual waktu. And make sure pelan pengajian yang diberikan itu tally dengan subjek yang awak ambil pada semester tersebut. So ini adalah pautannya ya, kalau student portal dan UFuture. Okay, keuangan. Keuangan, some of you mungkin memerlukan bantuan keuangan kan. Jadi dekat UiTM ni you boleh berhubung dengan saya ataupun you boleh menghubungi unit zakat UiTM Cawang Kelantan so that they can or I can assist you on getting the financial assistance. So peraturan akademik, please go and look for this.
kalau masuk LU tu selalunya dalam exam result kita LU tu lulus Okay, saya akan bagi, ni contoh dia lah. Things that you have to know. First, bila kita nak belajar, you have to know your grades. You have to know kalau A tu markahnya macam mana, A minus markahnya macam mana. So you know you di mana. Sama ada you dekat A ke, you dekat B ke, you dekat C ke, ataupun even F. So bila kita start belajar ni, kita kena biasakan diri kita dengan markah-markah ni. And then sebagai pelajar kita kena tahu sama ada lulus tu tandanya apa LU dalam exam slip awak. Dalam exam result awak. GA tu gagal. FD kalau ada tindakan disiplin. XX tu tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran. Okay, YY ataupun ZZ. So you kena faham. Kalau lecturer nak luluskan ke, gagalkan ke. Kadang-kadang kita kena faham lah benda ni Okey, seterusnya adalah nak kira CGPA ataupun GPA. CGPA adalah kumulatif lah, himpunan purata nilai grade. PNG tu adalah GPA. Okey, maksudnya based on you exam assessment, berapakah nilai kredit yang you perolehi. Lepas tu akan dibahagikan dengan jumlah keseluruhan pada semester tersebut. Itu adalah PNG ataupun GPA. Kalau HPNG ni maksudnya keseluruhan sepanjang pengajian you lah yang you dah ambil. Macam tu Okay, lain-lain hal you kena faham. Bila kita dalam universiti, kita kena faham organisasi. So you have to know who is the rector, timbalan rektor HCP, timbalan rektor HCA, okay? Ketua Pusat Pengajian FSKM, saya rasa semua dah tahu, Dr. Zuriani. Penyelaras program itu saya, Dr. Nurihan. And lepas ni awak kena kenal juga penasihat akademik yang mana saya akan perkenalkan lah from time to time. Dan as a student, you have to know your representative lah, Presiden MPP of UiTM Kelantan. Okay, so regarding persatuan, setiap program akademik iaitu kalau IT dia ada persatuan IT dia. So saya akan let you combine your group dengan existing seniors yang dah ada lah supaya you can form your own representative di dalam persatuan. Okay. So I think that's all, and congratulations for your enrollment here in UiTM Cabang Kelantan. Kalau ada apa-apa masalah yang you rasa you perlu contact saya, please let me know. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Taklimat Akademik Program CS241 Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Statistik bersama saya, Madam Hazrini binti Hamzah selaku penyelaras program CS241 UiTM Kelantan. Congratulations to all. Selamat datang anak anda mahasiswa-mahasiswi CS241. Welcome to UiTM Kelantan. Welcome to University Life. And let's we go. Okay. First of all, kita tengok dulu pengurusan Jabatan Statistik FSKM. Fakulti kita dipimpin ataupun diketuai oleh Dr. Suryani Ahmad Zulkarnain selaku Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Saya sebagai penyelaras program CS241, program Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Statistik, dan Madam Nur Afifah Muhammad Sabri selaku koordinator program CS111, program Diploma Statistik UiTM Kelantan. Tenaga pengajar Jabatan Statistik peringkat ijazah adalah seramai 16 orang pensyarah yang terdiri daripada Dr. Wan Fairuz binti Wan Yaakob selaku KPP Business dan Data Analytic, Dr. Wan Zakiatul Sarirah binti Wan Hussein. Okay. Saya, Madam Hazrini binti Hamzah, Madam Siti Nuhafizah binti Muhammad Syafi'i selaku penyelaras double degree di ijazah, Madam Azimah binti Ismail selaku penyelaras final year project, okay. Madam Nurul Bariah binti Ibrahim selaku penyelaras latihan industri, Madam Syamsunani binti Muhammad Zukri, Madam Nasuha binti Abdul Aziz, Madam Noilani binti Nordin, Madam Nur Niswah Naslina binti Aziz, Sir Muhammad Nur Azam bin Nafi, Sir Omar bin Khairan,
Madam Nur Safwati binti Ibrahim, Madam Nur Zafarina binti Muhammad Fauzi, Miss Nurul Hafizah binti Azizan, dan Madam Fukaihah Elias Fatihah binti Suhami. Okey, untuk pengetahuan semua, taklimat saya akan merujuk kepada 5 poin penting, iaitu kalender akademik dalam pengajian, anugerah pelajar, penasihat akademik dan persatuan pelajar, iaitu Komo Vista. Okey, untuk kalender akademik, para mahasiswa-mahasiswi boleh akses dia punya kalender akademik di link yang diberikan. Okey, secara umumnya, aktiviti pengkuliahan secara ODR dan bersemuka adalah bertotal sebanyak 14 jam, 14 minggu. Okey, bukan 14 jam tapi 14 minggu. Dan pelajar boleh tengok ataupun mahasiswa-mahasiswi boleh tengok untuk di link di sini. Okey, seterusnya kita tengok peluang pengajian. Okey. Untuk peluang pengajian CS241, total semester adalah sebanyak 7 semester. Semester 1 hingga semester 6, pelajar perlu belajar, manakala semester 7, pelajar akan pergi kepada latihan industri. Untuk semester pertama, mahasiswa-mahasiswa akan ambil 6 subjek dengan total jam kredit adalah sebanyak 16 jam kredit. Okey, yang ini adalah subjek-subjek yang perlu diambil, dan untuk pengetahuan semua, pelajar perlu mendaftar dengan grup D1 CS2411A. Okey, untuk semester 2, jumlah subjek yang perlu diambil adalah 6 subjek dengan total jam kredit adalah sebanyak 19 jam kredit. Okey, so untuk pengetahuan semua, di semester 1 dan semester 2, pelajar CS241 akan berada di UiTM Cawangan Kelantan kampus Machang, manakala semester 3 dan seterusnya akan berada di kampus Kota Baru. Okey, untuk semester 3, jumlah subjek, jumlah kod yang perlu diambil adalah sebanyak 8 kod dengan jumlah jam kredit adalah sebanyak 20 jam kredit, dan para mahasiswa boleh tengok sendiri subjek-subjek yang perlu diambil semasa semester 3. Okey, untuk semester 4, jumlah jam kredit adalah sebanyak 20 jam kredit dengan jumlah total subjek yang perlu diambil adalah 6 subjek. Okey, untuk semester 5, jumlah jam kredit adalah sebanyak 19 dengan jumlah subjek yang perlu diambil adalah 6 dan satu daripada subjeknya adalah elektif. Okey, untuk semester 6, jumlah subjek yang perlu diambil adalah 6 dengan jumlah jam kredit adalah sebanyak 18, di mana para mahasiswa-mahasiswi perlu memilih 3 kod elektif di sini. Okey, manakala semester 7 adalah latihan industri. Okey, so jumlah jam kredit adalah 8, di mana total keseluruhan jam kredit untuk program CS241 adalah sebanyak 120 jam kredit. Untuk pilihan elektif, para pelajar boleh memilih 4 track elektif, sama ada accounting, decision science, business and economics and big data analytics. Dan di sini adalah dilampirkan senarai-senarai subjek untuk setiap track pilihan yang telah dipilih. Okey, sepanjang pelajar, mahasiswa-mahasiswi berada di UiTM, mahasiswa-mahasiswi layak untuk dianugerahkan anugerah pelajar. Jika para pelajar berjaya mendapat GPA sekurang-kurangnya 3.5, pelajar layak dianugerahkan anugerah dekan. Okey, jika setiap semester para pelajar mendapat GPA sekurang-kurangnya 3.5 dan ke atas, para pelajar akan dianugerahkan anugerah Knight Chancellor. Manakala jika CGPA iaitu himpunan grade sekurang-kurangnya 3.5, para pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi layak dianugerahkan ijazah sarjana muda kelas pertama. Okey, sepanjang para pelajar mahasiswa-mahasiswi berada di UiTM,
okey, mahasiswa-mahasiswi akan di-assignkan penasihat akademik. Okey, apa peranan penasihat akademik? Okey, penasihat akademik adalah terdiri daripada pengajar statistik sendiri. Okey, mereka merupakan sebagai orang tengah, sebagai pemantau, sebagai pemimpin ataupun sebagai penasihat jika para mahasiswa-mahasiswi mengalami ataupun menghadapi sebarang masalah. Okey, penasihat akademik adalah mewakili ibu dan bapa anda mahasiswa-mahasiswi sepanjang anda berada di UiTM. Okey. Untuk makluman semua, penasihat akademik pelajar anda semua di semester 1 adalah Miss Nurul Hafizah binti Azizan. Miss Nurul boleh dihubungi di talian 013-9353-116. Okey. Selain itu, mahasiswa-mahasiswi juga digalakkan untuk berpersatuan. Okey. Persatuan pelajar bagi program CS241 adalah Komubista. Untuk makluman, Presiden, Naib Presiden dan Naib Presiden 1 dan Naib Presiden 2 adalah seperti tertera. Okey, selain itu, selain daripada Komubista, para pelajar juga boleh join persatuan sukan, kebudayaan dan selainnya yang wujud di UiTM Kelantan. Okey, itu sahaja. So I wish you all the best of luck. Jadilah mahasiswa holistik yang bercemerlang, gemilang dan terbilang. With all the knowledge and experiences, know yourself and be the best among the best. Dream big, set goal and take action. Thank you very, very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah taklimat bagi program Sarjana Muda Sains Matematik Kepujian CS249. CS249 adalah program di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik atau ringkasannya FSKM. Fakulti ini diketuai oleh Ketua Pusat Pengajian iaitu Dr. Zuriani binti Ahmad Zulkarnain, manakala penyelaras program bagi CS249 ialah saya iaitu Puan Wan Khairiah Hulaini binti Wan Ramli. Berikut ialah pelan pengajian CS249. Pelan pengajian ini terbahagi kepada 7 semester. Untuk semester pertama, ini adalah subjek-subjek yang perlu diambil. Jumlah kredit untuk semester pertama berjumlah 20 jam kredit. Ini adalah subjek-subjek bagi semester kedua yang berjumlah 19 jam kredit. Pada semester ketiga, pelajar perlu memilih pengkhususan sama ada dalam track Big Data atau Accounting. Sekiranya pelajar memilih track Big Data, pelajar perlu mengambil subjek elektif ICT 450. Tetapi, sekiranya pelajar memilih track Accounting, pelajar perlu mengambil subjek elektif ICE 615. Jadi, para pelajar boleh berfikir sama ada nak ambil track Big Data ataupun Accounting. Semester keempat diteruskan dengan mengambil subjek elektif ISP 610 sekiranya pelajar memilih track Big Data dan subjek ACC 416 sekiranya pelajar memilih track Accounting. Pemilihan track ini adalah sama bagi setiap semester. Maksudnya, sekiranya pelajar telah memilih track Big Data semasa semester 3, pelajar mesti meneruskan pengkhususan dalam track Big Data sehingga tamat pengajian. Pada semester kelima, terdapat 2 subjek elektif yang perlu diambil oleh para pelajar, bergantung kepada pengkhususan. Bagi track Big Data, pelajar perlu mengambil subjek DSC 551 dan ISP 565, manakala bagi track Accounting,
pelajar perlu mengambil subjek MAT 652 dan ACC 466. Pada semester ini juga, pelajar perlu mengambil subjek MAT 530 di mana terdapat sebahagian markah untuk proposal final year project. Final year project akan diteruskan pada semester ke-6 dalam subjek MSP 660 di mana pelajar perlu membentangkan hasil projek kepada panel di akhir semester. Selain itu, subjek elektif bagi track Big Data ialah DAC 651 dan track Accounting ialah ACC 516. Pada semester 7, pelajar akan menjalani latihan praktik atau latihan industri di syarikat-syarikat yang dipilih sendiri oleh para pelajar. Dengan ini, jumlah jam kredit bagi program CS 249 ialah 121 jam. Seterusnya, pengecualian kredit atau PC. Pengecualian kredit diberikan kepada pelajar penerapan dari diploma UiTM. Pengecualian kredit ini bermaksud pelajar tidak perlu mengambil subjek tersebut dengan syarat pelajar pernah mengambil kursus yang setara dengan subjek tersebut semasa diploma. Pengecualian kredit yang diberikan adalah sebanyak 30% daripada jumlah jam kredit iaitu 121 jam. Berjumlah 36 jam. Dengan kata lain, maksimum pengecualian kredit yang boleh diberikan adalah 36 jam sahaja. Berikut adalah subjek-subjek yang boleh dipohon untuk pengecualian kredit. Sebagai contoh, pelajar perlu mengambil subjek Calculus 1 iaitu MAT 421. Sekiranya pelajar pernah mengambil subjek Calculus 1 iaitu MAT 149 atau MAT 183 semasa diploma, pelajar boleh memohon pengecualian kredit bagi subjek MAT 421. Dengan kata lain, pelajar tidak perlu mengambil subjek MAT 421. Terdapat syarat penting untuk pengecualian kredit bagi subjek MAT 422, MAT 423 dan MAT 441. Untuk ketiga-tiga subjek ini, pelajar hanya boleh memohon untuk pengecualian kredit sekiranya result subjek yang setara semasa diploma adalah B- dan ke atas. Sebagai contoh, sekiranya pelajar mendapat C atau C+ bagi subjek MAT 222 semasa diploma, pelajar tidak layak untuk memohon pengecualian kredit bagi subjek MAT 422. Dengan kata lain, pelajar perlu mengambil subjek MAT 422. Begitu juga untuk subjek MAT 423 dan MAT 441. Keseluruhannya, terdapat 13 subjek yang pelajar boleh memohon untuk pengecualian kredit. Jadi, pelajar boleh memohon untuk pengecualian kredit bagi subjek-subjek ini dengan syarat maksimum jam adalah 36 jam sahaja. Seterusnya, pelajar akan diletakkan di bawah pengawasan seorang penasihat akademik di mana tugas utama penasihat akademik adalah memberi nasihat akademik secara berkesan supaya pelajar dapat merancang pelan pengajian.
Penasihat akademik bagi pelajar adalah pensyarah yang mengajar subjek program CS249. Berikut adalah pensyarah yang juga penasihat akademik para pelajar. Dr. Roliza Mat Yassin, Dr. Noziha Mustafa, Dr. Nazatul Sahima Muhammad Yusof, Dr. Nur Arida Abdul Rani, Puan Rahaidah Muhammad, Puan Suryana Alias, Puan Zati Iwani Abdul Manaf, Puan Maziah Mahmud, Puan Farahani Fauzi, Encik Muhammad Rahimi Muhammad Nur, Puan Wan Faizah Wan Yaakob dan Puan Nurul Akmal Muhammad Rasad. Sekian sahaja taklimat daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penyelaras bagi program Dwi Ijazah CS291, iaitu nama penuhnya adalah Sarjana Muda Sains Kepujian Statistik dan Sarjana Muda Keusahawanan Logistik dan Perniagaan Peredaran dengan Kepujian Universiti Malaysia Kelantan atau UMK. Okey, baiklah. Di sini saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah berdaftar bagi sesi semester ini. Saya mulakan dengan pengenalan bagi program Dwi Ijazah, yang mana program Dwi Ijazah ini adalah gabungan antara dua program ijazah, iaitu ijazah di UiTM di bawah Fakulti Sains Komputer dan Matematik, iaitu Degree in Statistik ataupun ijazah Statistik, Pengujian Statistik. Dan satu lagi ijazah yang berada di UMK, iaitu ijazah Sarjana Muda Logistik dan Peredaran, okay, dengan kepujian juga, yang mana dua gabungan dua ijazah ini adalah gabungan antara dua universiti awam di Malaysia. Dan saya percaya semua yang ada di sini yang memilih program ini antara program utama ataupun antara pilihan you all dalam permohonan UPU. So saya sedia maklum yang you all mungkin dah tahu sedikit mengenai program Dwi Ijazah ini. Saya akan teruskan dengan penerangan saya mengenai lebih lanjut lagi mengenai program Dwi Ijazah ini. Baiklah, kita terus kepada first agenda kita, iaitu sedikit sebanyak mengenai person in charge ataupun pensyarah yang terlibat dalam program Dwi Ijazah. Jabatan Pengajian Analitik Perniagaan ini diketuai oleh Dr. Wan Fairuz Wan Yaakob, iaitu salah seorang pensyarah statistik juga, dan penyelaras program bagi Dwi Ijazah ini adalah saya sendiri, iaitu Siti Hafizah binti Muhammad Syafi'i, dan disusuli dengan barisan-barisan pensyarah yang hebat. Okey, yang mana semua pensyarah ni adalah dari pensyarah yang mengajar statistik, okey, di UiTM. Para pelajar digalakkan berpersatuan, yang mana di UiTM, okey, ada Persatuan Komobista bagi pelajar CS 241 dan 291, dan ahli majlis tertinggi bagi Persatuan Komobista adalah terdiri daripada Presidennya Muhammad Thaqif bin Jeffrey, dan diiringi bersama dua Timbalan Presiden, iaitu Timbalan Presiden 1 Nur Sabrina Izzati dan Timbalan Presiden 2 adalah Hijaz Nuriliana binti Abdullah. Okay, apa-apa untuk join the program under Komobista, so akan dijalankan ataupun dilaksanakan oleh barisan Komobista. Sebab pelajar bolehlah join untuk Persatuan Komobista dan digalakkan bagi menjadi antara exco ataupun ahli jawatankuasa di bawah Persatuan Komobista. Baiklah, pelajar yang mengikuti ataupun
lulus dalam program dua ijazah ni ataupun double degree ni, saya percaya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam analisis data, pengurusan logistik dan pengedaran. Baiklah, di samping tu, pelajar juga akan mempunyai lebih pendedahan dengan kemahiran dalam era baru keusahawanan ni. Okey, dan dua kemahiran yang berbeza ni yang you all ada ni, ataupun kita kata multidisciplinary skills yang you all ada ni, akan memberi peluang dan potensi yang lebih luas kepada you all dalam memenuhi pasaran kerjaya ataupun keboleh pasaran anda di luar sana nanti. Okay, and then program ni juga akan lagi meningkatkan penguasaan you all dalam sektor analisis data, yang mana khususnya tidak ketinggalan bagi bidang keusahawanan ataupun logistik dan pengedaran ni, selari dengan misi kerajaan ke arah era revolusi industri 5.0 yang baru ni. Okay, you all boleh tengok dekat sini job scope yang ada: operation analyst, shipping analyst, warehouse analyst and so on. Okay, semua ni you all boleh mohon untuk bekerja nanti. Pergi kepada next agenda kita. Okay, yang mana about your journey. Okay, this is your stage of study, yang mana semua you akan lalu selama 9 semester ataupun 4 tahun setengah pengajian di UiTM dan UMK. Saya rasa you all semua dah tahu. Okay, since satu ijazah kita berada di UiTM, yang mana ijazah sarjana muda kepujian statistik berada di UiTM, dan sarjana muda logistik dan pengedaran dengan kepujian di UMK. So you akan berada di UiTM selama 4 semester. Okay, dan menyambung pengajian di UMK 4 semester lagi, yang mana semester 5 ke semester 8 dan semester ke 9 yang mana dia adalah internship ataupun latihan industri. Okay, industrial training, you balik buat di UiTM semula. Okay, so semua sekali you akan ada 9 semester. Okay, tapi untuk you lengkapkan sehingga ke 9 semester tu, you kena capai CGPA mestilah 3 pointer ke atas. Okay, 3 pointer and above. Okay, yang mana you tak boleh bawah daripada 3 pointer. Okay, sebab kalau your CGPA kurang daripada 3 pointer, you akan gagal untuk melanjutkan you punya pengajian dalam program dua ijazah, yang mana you kena pergi kepada ijazah tunggal. Okay, tapi syarat untuk you dapat ijazah tunggal adalah selagi you tak menyambung pengajian, selagi you tak melangkahkan kaki ke UMK ataupun register ke UMK. Okay, tapi once you dah menyambung pengajian di UMK, you dah tak boleh patah balik. Okay, you kena proceed juga sampai habis. So, harapan saya semoga semua pelajar yang menyambung pengajian dalam bidang dua ijazah ini, okay, semua dapat mengekalkan CGPA 3 pointer. InsyaAllah, saya rasa you all semua hebat-hebat. Okay, you mesti boleh. Okay, saya yakin you all mesti boleh. Okay, you all, yang seronoknya, okay, setelah you berjaya complete 9 semester ni, okay, you akan dapat 2 scroll ijazah. Okay, 2 scroll ijazah. So, ni meaning of double degree. Okay, satu you dapat adalah from sarjana muda, ijazah sarjana muda sains kepujian statistik, okay, daripada UiTM, dan satu lagi adalah ijazah sarjana muda logistik dan pengedaran keusahawanan dengan kepujian from UMK. Okay, so maksudnya you akan ada 2 convocation akademik dekat situ. And then tidak ketinggalan, you ada lagi satu yang mana certificate from the CILT of Logistics and Transportation, yang mana this certificate hanya layak kepada pelajar yang mengambil bidang logistik, keusahawanan dan pengedaran ni sahaja. Okay,
since you dah, untuk dapatkan sertifikat ni sebenarnya you kena sit exam, tapi since you dah ambil beberapa subjek yang memenuhi syarat untuk you dapatkan this certificate ataupun untuk first step ni, since you masih fresh lagi, you layak untuk mendapatkan member of this certificate. Okay, member of this the Chartered Institute of Logistics and Transportation. Okay, so member Badan Profesional of CRT ni, you akan ada convocation juga. So meaning you ada 3 convocation semuanya. Okay, itu kelebihan of this dui ijazah ataupun double degree program. Seronok kan? Dengan 9 semester yang you ada, you dapat 3 convo. Okay? Dan bermaksud you ada 2 ijazah berserta 1 member of CIRT. Okay, so now kita move to your plan of study, yang mana you have 9 semesters. Okay, semuanya, which is in semester 1, you all akan ada 22 credit hours. Di semester kedua, ada 23 jam kredit. Semester ketiga, 21 jam kredit. Dan semester keempat di UiTM, 21 jam kredit. Okay, dan seterusnya semester kelima, you all berada di UMK, okay, dengan 20 jam kredit. Semester ke-6 berada 23 jam kredit, yang mana dekat situ kita ada SIEP. Okay, SIEP actually dia adalah lebih kepada industrial attach. Okay, buat attachment di mana-mana premise, and then 2 credit hours akan diberi pada semester ke-7. So dekat sini baru dia ambil kira SIEP. Okay, EFT 4012, menjadikan jumlah kredit hour untuk semester ke-7 adalah 22 jam kredit. Okay, dan semester terakhir di UMK itu semester ke-8, ada 23 jam kredit, dan semester ke-9, okay, orang akan balik semula ke UiTM bagi menjalani latihan industri. Okay, sebenarnya latihan industri ni you akan buat di mana-mana company, okay, yang berkaitan, and then diselaras oleh pensyarah daripada UiTM. Okay, and then total credit hours you adalah 183, yang mana lagi jimat lah compare dengan kalau you ambil 2 degree separately. Total credit hoursnya adalah 240, yang mana 120 bagi setiap degree. Okay, setiap bachelor tu 120. So since you ambil 2 degree, okay, 2 degree sepatutnya you ada 240, tapi since you all berada dalam CS 291, you lagi jimat, yang mana credit hour you adalah 183. Okay, which is 95 total credit hours in UiTM. Okay, 95 di UiTM dan 88 di UMK. Dan ada beberapa subjek yang mapping dengan subjek UiTM, okay, UMK and UiTM. So boleh refer dekat sini. Okay, antaranya adalah core curriculum, yang mana you all tak perlu dah nak ambil core di UMK since you all dah ada core curriculum di UiTM. Okay, and then sama juga dengan CTU 52, 554 and ISC 402 you ada ambil di UiTM, so tak perlu ambil dah di UMK. Same goes to ALC 590 dan EWC 661. Tapi
bagi bahasa asing ataupun the third language, you all akan ambil di UMK. Okay, memandangkan kalau di UiTM you all akan ambil 3 level. Okay, di UMK you all akan jimat 1 level. Daripada 6 credit hours yang you all sepatutnya ambil di UiTM, tapi since you ambil di UMK, so hanya 4 credit hours. Okay, and sama juga untuk STA 420, STA 470, STA 602 dan STA 552 merangkumi subjek statistik perniagaan di UMK. And then STA 650 is research methodology pun you all akan ambil di UMK. Okay, dengan credit hours 3 saja compare to UiTM 4 credit hours. Okay, and ENT 600 pun you all akan ambil di UMK dengan subjek asas keusahawanan. Dan elective QMT 556 you all akan ambil di UiTM. Okay, untuk first elective you all akan ambil di UiTM menggantikan subjek urusan kewangan di UMK. And then untuk elective lain, okay, second elective, third and fourth elective, 3 elective tu you all akan ambil di UMK. Okay, and then continue dengan MSP 660 berserta MST 669 industrial training you all akan ambil di UiTM. Okay, sorry, MSP 660 ataupun project, final year project you all akan ambil di UMK. Now kita pergi kepada alert mode ataupun tarikh-tarikh penting, okay, sepanjang perkuliahan kita. Okay, kuliah akan berlangsung selama 14 minggu yang mana bermula 10 Oktober sehingga 29 Januari. Okay, dan akan diselang-selikan dengan cuti pertengahan semester ataupun cuti khas perayaan. Okay, pada November dan lagi satu pada penghujung Disember. Okay, dan sehinggalah awal Januari. Okay, ataupun details you all boleh refer to the website HCA UiTM, okay, for academic calendar. And then apa yang saya nak highlight dekat sini adalah tambah dan gugur pendaftaran kursus. Okay, adalah pada 1 hingga 24 Oktober. So you kena dalam range date ni. Okay, kalau lebih daripada date ni you all masih tak mendaftar kursus, so you all akan gugur taraf. Okay, sama juga untuk tempoh validasi. So semua pelajar perlu membuat validasi kursus, okay, pada tempoh 25 Oktober sehingga 7 November 2021. Okay, and then gugur taraf tadi, okay, akan berlaku pada 8 November 2021. Gugur taraf ni bukan saja daripada you all tak mendaftar kursus, kalau you all tak membayar yuran pun pada tempoh yang ditetapkan pun akan gugur taraf. So bagi semester ODL ni, pelajar dibenarkan untuk membuat penangguhan bayaran bagi mana-mana yang ada masalah, okay, masalah kewangan ke, you all boleh membuat penangguhan. So info ataupun cara prosedur untuk membuat penangguhan tu akan dimaklumkan kemudian. Okay, dan tarikh akhir pembayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan penangguhan pembayaran yuran adalah pada 23 Februari 2022. Okay, kalau lebih daripada tarikh sekian, pelajar akan didenda. Okay, selebihnya you all boleh refer lah pada source yang saya bagi tadi. Okay, pada link yang saya bagi tadi. Okay, yang mana kalender UiTM you boleh refer kumpulan B ataupun group B, fokus kepada sarjana muda. Pertanyaan, okay, boleh hubungi saya di nombor yang tertera, okay, 0132225873 untuk sebarang pertanyaan. Okay, boleh melalui call ataupun WhatsApp.
Okay, dan dekat bawah tu saya punya email sfizahsyafi'i@gmail.com, ataupun if you want to see me, you boleh datang ke UiTM Campus Kota Baru Lembah Sireh. Okay, dan cari saya di bilik D1. Okay, you all free untuk tanya pada bila-bila masa saja. Okay, itu saja daripada saya, dan akhir kata saya mendoakan semoga you all dapat meneruskan pengajian walaupun di musim pandemik ni. Semoga you all dapat meneruskan pengajian semester ODL ni dengan sempurna. Okay, dan jaga diri, amalkan 3W dan elakkan 3C. Semoga you all dapat meneruskan pengajian di peringkat UiTM ni dengan baik dan mengekalkan CGPA 3 pointer dan dapat meneruskan pengajian ke UMK kelak. Okay, dan menghabiskan duit ijazah ni dengan sempurna, insya-Allah. Okay, itu saja daripada saya. Wassalam.